PDRM telah menahan seramai 1,374 individu kerana engkar kepada PKP yang merangkumi 931 individu dikenakan kompaun RM1,000, manakala seramai 418 individu direman dan 25 individu dijamin polis. Semalam juga sebanyak 427 individu telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan mengengkari PKP. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga 13 April 2020 iaitu semalam adalah seramai 9,090 individu dan jumlah keseluruhan kompaun yang dikeluarkan adalah 4,036. Besok PKP ketiga akan dilaksanakan. Saya percaya expectation rakyat kepada tindakan polis adalah tindakan yang lebih keras dan tegas. Kita lihat rakyat seolah-olah tidak peduli ataupun tidak takut kepada undang-undang yang kita ada pada hari ini. Mungkin 1,000 tidak dianggap begitu tinggi untuk menakutkan mereka yang terus engkar kepada PKP ini. Oleh itu, kita telah bersetuju bahawa pihak polis mulai besok tidak lagi memberikan tumpuan kepada kompaun. Mulai besok, sesiapa yang ditahan akan direman ataupun dan dihadapkan ke mahkamah. Biarlah mahkamah yang memutuskan, kerana berdasarkan Seksyen 24 Akta 342, Akta 342 ya atau 432 Akta 342 bahawa mahkamah boleh menghukum mereka tidak lebih daripada 2 tahun penjara dan kesalahan seterusnya 5 tahun penjara. Jadi kita menganggap biarlah selepas ini mahkamah yang menentukan hukuman yang lebih berat dikenakan terhadap mereka yang engkar ini. Isu fake news ini ataupun berita palsu ini terus berleluasa. PDRM dan SKMM telah membuka 217 kertas siasatan berhubung penyebaran berita palsu COVID-19. Sebanyak 162 masih dalam siasatan, manakala 23 sudah pun dituduh di mahkamah. Dan 4 di antaranya telah pun mengaku salah. Saya ingin memberikan ingatan. Ya. Saya tak nak sebut amaran, tetapi saya ingin memberikan ingatan. Selepas posting dikeluarkan, walaupun memadamkannya, pihak polis masih boleh terus melakukan siasatan dan mengambil tindakan undang-undang untuk menghadapkan mereka ke mahkamah dan sebagainya. Kita dengar baru-baru ini ada seorang individu yang mengeluarkan berita palsu, selepas itu memadamkan, meminta maaf dan memadamkan. Tetapi saya dipahamkan pihak polis juga memanggil individu tersebut untuk disoal siasat. Jangan fikir keluar minta maaf padam. Itu tidak menyelesaikan masalah kerana tindakan masih boleh diteruskan. Dan pihak polis akan meneruskan tindakan kepada sesiapa saja. Tak kira sama ada melalui media sosial, portal media dan sebagainya. Jika perkara ini berlaku, pihak polis tidak akan berkompromi. Jadi sekali lagi lah saya memohon, tolong jangan lakukan perkara yang boleh menyusahkan diri sendiri
yang akhirnya akan ditanggung oleh diri sendiri. Sanitasi awam, Ops Sanitasi Awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 1,701 operasi sanitasi di 97 zon termasuk 26 zon merah. Antara kawasan yang disanitasi adalah 1,203 bangunan kerajaan, 701 tempat awam, 763 pusat perniagaan dan 139 pasaraya. Kesemua zon merah di seluruh negara telah pun selesai disanitasi. Operasi akan diteruskan di kawasan-kawasan yang diputuskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Pejabat Kesihatan Daerah. Keutamaan tentu saja akan diberikan kepada kawasan zon merah dan zon kuning dan lokaliti kes berdasarkan bilangan kes COVID positif terkini. Semalam, sebanyak 174 operasi sanitasi yang meliputi 70 zon di 12 negeri, termasuk 37 di Johor, 21 kawasan di Terengganu, yang mana sebanyak 141 bangunan kerajaan, 63 tempat awam, 61 pusat perniagaan dan 15 pasaraya telah disanitasi. Semalam juga sebanyak 9 kawasan guna sama, skim strata, kos rendah dan sederhana rendah zon merah di Selangor telah disanitasi menjadikan jumlah keseluruhan 35 kawasan guna sama zon merah di Selangor telah pun selesai disanitasi. Saya juga ingin menyebut secara ringkas tentang pusat kuarantin. Setakat semalam sebanyak 176 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 174 pada hari sebelumnya, yang mana 13,528 individu sedang menjalani proses sanitasi, proses kuarantin wajib. Semalam seramai 593 orang rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun di kuarantin secara wajib. Dari segi keperluan barangan asas dan harga barangan, KPDN HEP ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sentiasa memantau bekalan dan harga 25 barang keperluan harian sepanjang tempoh PKP berkuat kuasa bagi memastikan tiada kenaikan harga dan bekalan mencukupi. Antara barangan yang dipantau termasuklah barang makanan kering seperti gula, minyak masak, beras dan sebagainya. Begitu juga dengan barangan segar seperti ayam, sayur-sayuran, telur, bawang dan sebagainya. Begitulah juga dengan barangan kebersihan seperti topeng muka, hand sanitizer, lamping bayi dan lain-lain. Semalam, penguatkuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan harian di 1,133 pemeriksaan premis perniagaan, termasuk 844 peruncit, 260 di peringkat pemborongan dan 29 pengilang. Ingin sekali lagi saya menegaskan bahawa bekalan makanan keperluan asas harian adalah mencukupi. Jadi tiada apa yang perlu dibimbangkan walaupun besok bermulanya PKP 3. Saya telah pun mengumumkan bahawa KPDN HEP akan memperkenalkan skim kawalan harga maksimum untuk PKP ini. Jadi saya ingin maklumkan bahawa KPDN HEP bermula besok
akan menguatkuasakan skim harga maksimum PKP, iaitu khusus untuk PKP bermula besok hingga 28 April 2020 yang akan memastikan 12 harga barangan keperluan harian dapat dikawal harganya dan juga dipastikan bekalannya mencukupi, iaitu termasuklah ayam, telur ayam dan sebagainya yang besok saya kira KP dan HEP akan mengumumkan secara lebih detail lagi. Semalam saya ditanya semalam di sini tentang PKPD. Sekarang ni kita ada 4 PKPD, iaitu Lulangan, Sempang Renggam, di Menara City One dan juga Selangor Mansion dan Melayan Mansion. Bagi Sungai Lui, iaitu di PKPD Batu 21 hingga 23 Sungai Lui, Hulu Langat, hari ini merupakan tarikh akhir PKPD ini dilaksanakan, dan saya ingin memaklumkan bahawa atas nasihat Menteri Kesihatan, PKPD Hulu Langat ditamatkan kecuali Mahat Tahfiz An-Nabawiyah dan sebuah rumah di Batu 23 Kampung Paya Lebar, Sungai Lui dilanjutkan PKPD sehingga 28 April 2020. Bermakna kampung-kampung ada 7 perkampungan, termasuk 7 perkampungan Melayu, termasuk juga 2 lagi perkampungan orang asli ditamatkan dari segi kawalan yang diperketatkan ini. Kecuali Mahat Tahfiz yang saya sebutkan dan sebuah rumah saja, kerana masih lagi ada kes-kes Bagi PKPD di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Keluang, Johor, kedua-dua ini dilanjutkan lagi tempoh kawalan yang diperketatkan ini sehingga ke 28 April kerana berlakunya penambahan kes positif COVID-19 di kalangan penduduk di kampung-kampung tersebut. Manakala di PKPD ketiga, iaitu yang melibatkan Menara City One di Jalan Munshi Abdullah dan PKPD 4 di Selangor Mansion dan Melayan Mansion di Jalan Masjid India juga turut dilanjutkan tempoh kawalan diperketatkan ini sehingga 28 April 2020 kerana peningkatan kes positif di kalangan pengundi mereka. Kerajaan juga hari ini di atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan arahan PKP diperketatkan yang kelima di kawasan Masjid India dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Ini termasuklah di Jalan Munshi Abdullah, Jalan Danwangi, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Tun Perak, Jalan Melaka dan Jalan Ampang di sekitar Masjid India, kawasan Masjid India. Dan akan berkuat kuasa mulai 14 April 2020 sehingga 28 April. Dan SOP-nya sama saja dengan SOP di PKPD 1, 2, 3 dan 4. Jadi itu sajalah untuk hari ini.